Pengumuman berkenaan cukai jualan 10% bagi pembelian dalam talian bagi produk yang diimport bernilai RM500 ke bawah akan berkuat kuasa 1 Januari 2024. Dan Kementerian Kewangan menjelaskan pada Isnin kepesatan transaksi jualan dalam talian yang menjadi pilihan pengguna pada masa ini telah mewujudkan layanan cukai yang tidak sama rata antara perniagaan dalam talian yang mengimport barang dari luar negara dan perniagaan yang beroperasi secara fizikal brick and mortar di Malaysia. Secara umum, cukai jualan dikenakan ke atas barang-barang yang dijual di Malaysia dan cukai jualan dibayar oleh pengimport, pemborong atau peruncit sebelum dijual kepada pengguna akhir di Malaysia. Dan sudah bersedia dalam studio untuk mengulas lebih lanjut adalah pengarah eksekutif Tratex, Tanesh Khanna. Saya nak ucapkan terima kasih Tanesh kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Cukai jualan sebanyak 10% yang akan dikenakan kepada peniaga ni, mungkin boleh cerita dulu kesannya kepada industri e-dagang di Malaysia. Apakah impak yang bakal dirasai, Tanesh? Terima kasih untuk sesi penjelasan ini. First of all, nak clarify yang ini bukan satu cukai yang baru. Ini merupakan mekanisme cukai yang baru. Cukai jualan 10% memang sudah sedia ada. Tapi dari segi dulu-dulunya pemikiran dia ialah kebanyakan orang beli dari brick and mortar shop. So daripada brick and mortar ni, retailer ni beli daripada importer ke distributor. Bila dia import secara kontainer, custom dah check kontainer tu, dia dah impose 10% cukai jualan. Dan kadang-kadang orang beli secara talian, dulu-dulu tu tak banyak sangat. So, dia punya pemikiran ni, okey dah orang sikit-sikit, tak apa, kita nak tengok cost benefit analysis, tak sebegitu banyak. Tapi pada masa ni, keadaan sudah berubah. Cukai ini first bermula di Australia. Bila pada tahun 2018, Jun saya ke Australia untuk satu mesyuarat technical. Pada masa tu topik ini sangat hangat pada Australia sebab Australia is the first country to implement this tax mechanism. After that, many countries lah, dah ada Singapura, UK, banyak dah implement mekanisme cukai ini. So bila Malaysia implement cukai ini, sekarang kalau pengguna pergi ke online platform, ada banyak platform sekarang lah dekat mobile app kita dan sebagainya. Bila kita membuat satu pesanan, jika penjual itu adalah satu syarikat di Malaysia dan stok dia dalam Malaysia, maka mekanisme cukai ini tidak memberi apa-apa kesan. Sebab dia sudah pun bawa barang tu ke dalam Malaysia, contohnya secara kontainer, dan pada masa itu cukai 10% sudah pun dikenakan all the while. So dia sepatutnya masuk 1 Januari ke 31 Disember ke, sepatutnya tak ada apa-apa perubahan. Cuma bila kita menggunakan platform yang sama dan membeli dari seorang penjual yang berada di luar Malaysia dan stok dia ada di luar Malaysia dan dia menghantar ke dalam Malaysia secara consignment to our doorstep, dia saja di-impact. So to answer the question, Ms. Nina, the impact on Malaysian e-commerce industry is protected lah. Dia sebenarnya benefit from the level playing field. Seperti yang Tanesh kongsikan bahawa ini adalah bukan cukai baru, ini adalah mekanisme baru. Bagaimana untuk kita lihat proses pelaksanaan mekanisme ini bukan secara efektif tetapi berkesan dan adil? Yeah, sebab as I said, this is to, as mentioned earlier by the platform, and I think yesterday session pun dia menyatakan dia to create the level playing field. Bukan selalu ada situation where new tax system is welcomed by industry kan. This is one of the situation where the new tax system is welcomed by industry because it creates level playing field and make sure the foreign players don't have an unfair advantage. Tapi kita tahu ada impak pelbagai masyarakat ataupun lapisan masyarakat daripada B40, M40 dan T20 mungkin yang akan merasai tekanan tambahan ini adalah yang berpendapatan rendah, terutamanya B40. Bagaimana untuk kita mengatasi ketidakseimbangan daripada kenaikan harga cukai nanti? Okay, so this is a common confusion kan, sebab recently we also have high value goods. So ada juga orang yang buat comparison secara umum yang menyatakan high value good affects T20, sales tax on low value goods ni affect B40. Sebenarnya bukan macam tu lah. Sebenarnya bukan macam tu, I nak clarify. So kalau kita tengok B40, selalunya dia beli dari grocery item, dia walk into a store, dia beli dari supermarket ataupun speedmart, dia tak ada apa-apa kesan pun daripada cukai ini. So cukai ini low value goods, bukan low income tax. It's low value goods. So yang ini membawa kesan kepada orang yang menggunakan app dan membeli barang.
di mana barang ini deliver dari satu tempat di luar Malaysia to your doorstep, baru cukai ini ada apa-apa impact. So pattern itu tidak semestinya khusus kepada B40. Sebenarnya banyak pengguna saya rasa banyak lagi dari M40 dan T20 yang menggunakan pattern pembelian ini. Dan it's very good you ask this question to address the misconception that B40 will be impacted by low value goods. Tidak. This will have a bigger impact on semua lapisan masyarakat yang menggunakan platform online di mana dia membeli satu dan deliver to the doorstep. Okey, kalau kita nak ikut iaitu menurut kenyataan Kementerian Kewangan mengatakan pencukai yang sedia ada ni ada mempunyai loophole yang mendorong kepada elak daripada penjual sedia ada, elak daripada membayar cukai. Jadi bagaimana untuk kita belajar implementasi daripada negara-negara jiran seperti Singapura, Indonesia sebagai contoh dah lama ambil tindakan ataupun mekanisme seperti negara-negara lain yang disebutkan oleh Tinesh. Apa yang boleh diimplement daripada contoh ataupun best practices daripada negara-negara lain yang boleh kita contohi untuk negara Malaysia? Okay, so different country ada different aspects sikit because this is not a new tax, it's a mechanism. So mechanism ni tumpang pada sistem cukai yang sedia ada. Kalau kita tengok Australia was one of the first country to implement sebab dia punya low value good punya threshold tu tinggi sangat. Aussie dollar 1,000. That's about lebih RM3,000 kalau kita tengok duit Malaysia. That is dia punya threshold low value good. So bagi dia impact of the I don't know lah whether I'll say loophole or not, but impact of the tax gap ni besar sangat lah. So dia yang first to implement. Dan juga countries like UK turut, dia pun add on to their VAT system. Australia add to their GST system. Singapore tahun ni, Januari 2023, dia pun add on the 7% to their GST system. Dia punya limit is 400 Sing dollar. Kalau kita tengok kita punya RM500 ni memang tax gap ni tak banyak sangat jugalah. Tapi yang aspek kita yang kita different sikit daripada negara lain ialah kita tak ada GST atau VAT. So mekanisme ni akan add on to our sales tax system, which is a single stage tax system. Tapi the complication tak banyak sangat lah. Custom pun dah ada banyak sesi untuk consult industry dan mengeluarkan beberapa guideline law, and dia juga ada portal di mana pengguna if they are not sure whether this is another common question, how do I know if they are really charging me the tax or dia simply adjust the price and cuba profiter secara unethical, how do you know, right? So custom dah ada platform MyLVG di mana you boleh go in and verify whether this platform, these operators are properly LVG registered. Yes, so mekanisme itu semua sudah ada lah. The best practices have been adopted to a large extent. Cukai jualan 10% yang akan dikenakan terhadap LVG ini yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2024. Kalau kita lihat berbakikan kurang daripada 2 minggu, kita nak lihat tahap ketersediaan iaitu penjual-penjual dan peniaga di luar sana untuk mengadaptasi mekanisme baru ini macam mana setakat ini? Okay, so this is a classic example of 80-20 rule lah. Kita kata di mana kebanyakan cukai will come from a limited number of platform operators. Because a limited number of platform operator are already macam household name lah, banyak orang gunakan. Sorry, as long as they are ready, the system is ready, it can go live. Memang masa tu singkat, kita pun perasan juga, but this has been announced by the government earlier and regular consultation have been dari masa ke semasa dah ada dah. So hopefully when 1st January tak ada hiccup sangat. Cuma dari segi consumer pun kena ada awareness lah. Dia don't assume everything I beli online will increase 10% come 1st January. Bukan. First of all, nama dia pun LVG, G itu goods. So kalau kita beli services, contohnya makanan, dia tak ada impact. And I clarify lah, services tak ada impact. Kedua, goods pun apa-apa goods yang sekarang kalau kita masuk, kita tengok ni satu produk, contohnya produk A. Kita ada 3 vendor. Yang vendor dari Malaysia punya harga tu, kalau dia punya stok dari Malaysia, sepatutnya harga tidak berubah lah. At least not because of this tax. Mungkin ada faktor-faktor lain yang kita tak boleh jangka seperti demand and supply dan pelbagai. Tapi not because of this tax. Dia sepatutnya tak berubah sebab tak ada impact pun. Bila dia punya penjual dari luar negara,
Itu kita kena tengok. Tidak semestinya increase by 10% juga. Sebab dulu dia dah ada advantage tu. Depend. Dia punya pricing, dia mungkin match the local supplier punya pricing. So, kalau sebegitu, dia tak patut adjust pricing lagi lah to maintain competitive advantage. Tapi ada juga sesetengah vendor di mana dia dulu-dulu atau pada masa ni, dia punya tax saving tu dipass kepada consumer. So, yang tu harga akan adjust sikit. Okey. Tapi yang vendor dari Malaysia, kalau stok dia dari Malaysia, sepatutnya harga tak naik 10% lah. Okay. So don't assume everything will go up by 10%. Itu bukan satu assumption yang tepat. Yes, memang sesetengah barang yang kita beli online, price akan adjust, tapi bukan semua. Dan kita juga nak lihat kepada dalam konteks iaitu mekanisme percukaian jualan ini. Mungkin Tanish boleh kongsikan apakah jangkaan terhadap sistem percukaian untuk tahun 2024. What's your forecast, Tanish? For overall? For the overall sistem percukaian, betul. 2024 is a very interesting year. Kita ada banyak perubahan cukai, hopefully for the good. Kita ada LVG sebagai satu permulaan untuk level playing field, and that is there. Selain itu kita ada adjustment to the service tax rate that's from 6% to 8%, and we also ada beberapa sektor di mana cukai perkhidmatan ditambah, dan kita juga ada capital gains tax CGT yang berkuat kuasa 1st January, a few weeks from now as well. Kita pun ada sistem e-invoicing yang berkuat kuasa August this year, yang bertujuan untuk mengurangkan tax leakages dan juga memberi satu sistem yang efficient for transactions to take place. Dan kita juga ada persediaan yang harus dibuat untuk implementation of global minimum tax 15% yang berkuat kuasa tahun 2025. So it's and then there is a transfer pricing rules 2023 yang akan membawa impak kepada TP dokumen yang disediakan pada tahun 2024. So 2024 is a very interesting year for tax purposes. Betul, bila apa yang Tanish kongsikan, macam kalau dengar banyak cukai, tapi kita harus memahami setiap aspek daripada sistem percukaian ini dalam memberi iaitu kepentingan kepada pemain industri, peniaga dan juga pengguna terutamanya. Dan akhir sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Tanish Kana, merupakan pengarah eksekutif Stratex, yang telah berkongsikan bagaimanakah sistem percukaian yang dapat kita jangkakan untuk tahun 2024. Sudah tentu kita akan berjumpa lagi Tanish dan kongsikan banyak lagi bagaimanakah iaitu sistem percukaian yang akan mempengaruhi iaitu terutamanya platform e-dagang ketika ini. Saya nak ucapkan terima kasih dan kita akan rangkumkan semua perkongsian ini dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani.